Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi pada jam ini bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Dan yang pastinya kita akan bawakan berita-berita yang anda perlu tahu untuk hari ini. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat hari ini adalah 15 September, hari Selasa. Hakim, kalau kita tengok cuaca sekarang ni sangat macam sejuk-sejuk kan. Pagi tadi pun agak susah untuk bangun bagi kedua-dua kita. Tapi apa yang pasti, air ada tak? Okay. Air ada. Tapi cuaca sejak kebakar ni memang orang kata apa, cuddle weather lah. Tapi tak apa-apa pun kita perlu bersyukur dengan apa yang kita cuaca hari ini. Kerana sebelum ini kita berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu. Lepas tu masalah air lagi yang disebabkan oleh pencemaran di loji rawatan air. Tapi apa pun hari ini individu ataupun dalang yang bertanggungjawab akan didakwa di mahkamah berhubung dengan isu pencemaran di Sungai Gong dekat Rawang baru-baru ini yang menyebabkan lebih 5 juta penduduk di sekitar Lembah Kelang ataupun 2 juta akaun pengguna yang terjejas akan didakwa di mahkamah, dan ia melibatkan 5 individu ni. Siapa? 5 individu ni terdiri daripada 4 orang beradik, termasuk seorang pengurus kilang yang akan didakwa. Pertuduhannya adalah berkenaan dengan Seksyen 430 Kanun Keseksaan. Manakala pertuduhan kedua, individu sama juga mengikut Seksyen 25 Akta Kualiti Alam Sekitar yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Dan kalau kita lihat juga dalam masa yang sama di muka hadapan Berita Harian ada memaparkan bahawa akan diadakan unit cegah jenayah bagi alam sekitar. Ini sangat bagus ya Hakim. Yeah. Saya kira ia akan di masa hadapan akan memberikan satu indikasi, iaitu pencemaran ini ada orang yang akan melihatnya, orang yang akan menjaganya. Dan kalau kita lihat, dia akan bermula operasinya pada Oktober. Itu di Berita Harian juga dibawakan di dalam The Star, Hakim. Ya, laporan sama juga dipaparkan di muka hadapan akhbar The Star, More Bite to Check Polluters, di mana penubuhan unit cegah jenayah alam sekitar ini dijangka mula beroperasi melibatkan gabungan beberapa agensi penguatkuasa. Yang pertamanya ia melibatkan unit penguatkuasaan Jabatan Alam Sekitar, ada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Jabatan Biokeselamatan dan juga Polis Diraja Malaysia, di mana operasinya akan diselaraskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dan laporan yang sama juga dipaparkan di muka hadapan akhbar New Straits Times, iaitu Elite Water Guard leap into action in October. Semuanya akan bermula, unit khas ini akan mula melakukan operasi mereka bermula bulan hadapan. Tapi apakah tujuannya? Ianya ditubuhkan untuk mencegah dan juga membanteras kejadian pencemaran alam sekitar, seperti bukan sahaja melibatkan air tapi melibatkan pembakaran terbuka, operasi kilang plastik haram, dan juga organisma yang diubah suai secara genetik dan pencemaran sungai. Kalau kita lihat bidang tugas ataupun bidang kuasanya juga turut melibatkan, ini paling penting, aktiviti risetkan jenayah alam sekitar, kerana mereka perlu mendapat maklumat awal sebelum berlakunya suatu pencemaran. Kita sudah lihat contohnya visual yang anda saksikan ini di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang tahun lepas, berapa ramai yang terjejas. Kemudian di Sungai Gong, di Rawang baru-baru ini. Sebelum itu juga di Sungai Selangor juga mengakibatkan pengguna terjejas, tidak dapat air. Dan dalam masa yang sama, bila kita cakap tak dapat air itu, pencemaran air itu, ia sangat memberi kesan kepada kesemua kepada kita lah. Nak pergi kerja tak boleh, nak mandi tak boleh kan. Dan dalam masa yang sama, sepatutnya ia dibanteras ataupun diwujudkan lebih awal dalam menangani isu-isu pencemaran air ni. Dan kalau kita lihat, bulan hadapan Oktober itu 32 anggota akan ditambah lagi dengan 200 anggota yang akan ditempatkan di 6 zon di Semenanjung, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan kita harapkan ia akan memberikan satu perkara yang sangat baik, iaitu dan dalam masa yang sama agar perkara ini dapat dicegah dengan sebaik mungkin. Dan ini satu langkah terkehadapan yang dilakukan oleh Kementerian Alam Sekitar mewujudkan unit khas ini dengan harapan bahawa tidak lagi berlaku
masalah tiada air, pencemaran udara dan sebagainya akibat daripada tindakan segelintir individu yang tidak bertanggungjawab, tidak menjaga, mungkin tak ada kesedaran sivik sebenarnya, membuang bahan-bahan tercemar ini ke tempat yang tidak sepatutnya. Dan kita harapkan bahawa unit cegah jenayah alam sekitar ini dapat menguatkuasakan, penguatkuasaan itu penting, tapi dalam masa yang sama juga kesedaran kalangan masyarakat juga penting untuk bukan saja tidak membuang sampah, melakukan pembakaran terbuka dan sebagainya, tetapi juga untuk melaporkan kepada pihak berkuasa. Mungkin selepas ini boleh terus lapor kepada unit cegah jenayah alam sekitar ini untuk mereka terus mengambil tindakan, kerana antara fungsi dan tujuan kewujudannya adalah melakukan resekan hasil daripada maklumat awam. Baik, kita nak beralih ke laporan seterusnya. Ini laporan perkembangan terkini mengenai kes COVID-19 dalam negara kita, di mana kita lihat semalam Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah mengumumkan ada 31 lagi kes baru yang dilaporkan dan 28 daripadanya merupakan kes tempatan. Dan kalau kita lihat dalam perinciannya, kata Tan Sri Dr. Noor Hisham, jumlah kumulatif kes sekarang ni adalah 9,946 kes dan jumlah kes aktif adalah 615 kes. Dan daripada apa yang Hakim katakan, 31 kes baru itu sebanyak 28 kes adalah jangkitan tempatan, 3 kes import, 19 jangkitan tempatan melibatkan warga negara dan 9 lagi kes bukan warga negara. Kluster bunga di Negeri Sembilan turut mencatatkan 4 kes baru melibatkan kru kapal. Bagaimanapun di Kedah hanya 1 kes baru dicatatkan. Dalam pada itu 7 kes telah pulih dan discharge, menjadikan jumlah kumulatif kes pulih kita adalah 9,203 kes. Sehingga kini 11 kes dimasukkan ke ICU dan 5 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Tiada kematian baru dicatatkan. Itu update terbaru, perkembangan terbaru mengenai kes COVID-19 dalam Malaysia. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat juga daripada Tan Sri Dr. Noor Hisham ada mengatakan bahawa 391 banduan merupakan banduan dan tahanan dikesan positif di kluster Benteng Lahad Datu. Itu setakat ini perkembangan yang kita tahu dan kita akan bawakan perkembangannya pada hari ini nanti. Dan dalam masa yang sama, kalau kita cakap pasal COVID-19, yang pastinya adalah selagi ia tidak turun ke angka sifar, adalah penting untuk kita mendapatkan vaksin yang terbaik dalam menangani atau merawat penyakit ini. Dan dalam masa yang sama kita tahu perkembangannya dalam dunia ini adalah Rusia dan China sedang bertungkus lumus menyiapkan atau mencari vaksin, dan mereka juga dalam fasa terakhir dalam ujian vaksin tersebut. Tapi ini menurut Menteri Luar yang mengatakan bahawa Malaysia mengulangi bahawa akses kepada mana-mana ubat antivirus dan vaksin untuk pandemik COVID-19 haruslah adil dan saksama. Hakim. Ya, dan apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein ini menyatakan bahawa penegasan ini dilakukan ketika beliau melakukan mesyuarat bersama dengan Menteri-Menteri Luar ASEAN kali ke-53 ataupun AMM 53, dan mesyuarat yang berkaitan yang berlangsung antara 9 hingga 12 September, di mana Datuk Seri Syamuddin menegaskan bahawa persaingan tidak ada seperti monopoli terhadap ubat-ubatan antivirus ataupun sebarang vaksin COVID-19 yang berpotensi ini perlu dihalang. Maksudnya ianya perlu distribution ataupun pengedaran yang sama rata kepada seluruh dunia. Cumanya ini satu kebimbangannya. Lagi satu kebimbangan adalah soal kejayaan vaksin, kerana kita tahu ketika ini yang paling terhadapan adalah ujian vaksin AstraZeneca yang dilakukan oleh University Oxford yang telah pun memulakan ujian terhadap manusia. Bagaimanapun ia terpaksa dihentikan seketika kerana subjek ataupun manusia yang melakukan ujian vaksin tersebut mempunyai kesan sampingan. Saintis kemudian meneruskan kembali ujian tersebut. Dan dalam masa yang sama kita kena lihat yang Hakim, betul vaksin ini sangat penting tapi perlu ada ketelitian di situ. Kita tidak mahu terlampau cepat tapi tiada kualitinya dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kos penghasilan, kos pengedaran dan kos untuk mendapatkan vaksin itu kita tidak tahu lagi. Dalam masa yang sama itu mungkin di hadapan nanti kita harapkan pada tahun hadapan sekurang-kurangnya ada vaksin yang dapat merawat penyakit COVID-19 ini. Dan bercakap
bercakap mengenai COVID-19, pastinya garis panduan dan juga SOP tertentu perlu kita ikuti, dan ini perkembangan yang dibawakan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan bahawa hampir 80% daripada 763 individu yang ditahan oleh polis atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan adalah terdiri daripada pengunjung kelab malam. Dan kata Datuk Seri Ismail Sabri, aktiviti kelab malam dan pub mencatatkan jumlah yang ditahan paling tinggi iaitu 608 kes, diikuti aktiviti yang menyukarkan penjarakan fizikal 63 dan acara kerajaan tertutup 27. Dan ini apa maksudnya ni, Hakim? Maksudnya kita memang tak sabar sebenarnya, sebab walaupun kita sedang berharapan sedang berusaha untuk mencari penyelesaian, masyarakat dunia, para saintis sedang melakukan uji kaji untuk mencari vaksin COVID-19 ini, apa yang kita boleh lakukan, langkah yang kita boleh lakukan di peringkat masyarakat ataupun di peringkat awam seperti kita semua adalah dengan mematuhi peraturan ataupun perundangan SOP, prosedur operasi standard yang ditetapkan untuk tidak berhimpun di tempat yang sesak, memakai pelitup muka dan juga menjaga kebersihan diri. Itu antara langkah pencegahan yang mampu kita lakukan. Sedangkan dalam masa yang sama, pihak saintis dan juga penyelidik sedang berusaha untuk mencari penyelesaian ataupun penawarnya vaksin ini. Dan ini menuntut kita untuk terus patuh walaupun sedikit sukar. Kita lihat ada segelintir yang masih lagi ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini yang berterusan sehingga 31 Disember nanti. Ini yang perlu kita lakukan adalah dengan mengadaptasi kepada norma-norma baru kehidupan. Mungkin selepas ini kalau rasa nak makan kat luar tu dah boleh mula order secara online yang sudah pun kita praktikkan, tapi mungkin keperluan untuk berhibur ini sukar untuk dikekang dengan lagi-lagi tambah keadaan sekarang ini apabila kerajaan mengumumkan untuk memberikan sedikit kelonggaran untuk kelab, bukan kelab tapi restoran, kedai makan dan juga kedai serbaneka untuk dilanjutkan operasi ini sehingga jam 2 pagi. Kita harapkan ini masih dapat mengekang penularan ataupun memastikan keluk jangkitan COVID-19 itu tidak meningkat. Baik, kita saksikan antara intipati kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ya, dari apa yang dipaparkan tadi, saya kira mereka yang suka berhibur pada waktu malam atau berjaga lamalah pada waktu malam itu perlu menerima hakikat bahawa sekarang ini kita masih lagi dalam fasa PKP pemulihan, iaitu kita belum 100% bebas melakukan seperti perkara-perkara yang kita lakukan dahulu. Ini adalah norma baru dan anda di luar sana perlu mengingatkan diri sendiri bahawa kita masih belum menang, belum lagi habis kita melawan pandemik COVID-19 ini. Macam mana cara Gigi berhibur? Saya tidur awal kan, saya bangun pagi. Tapi apapun pelbagai cara dilakukan, mungkin mereka yang gemar mengunjungi pusat-pusat hiburan ataupun kelab malam ini sudah boleh memikirkan alternatif lain kerana mungkin melakukannya dalam lokasi ataupun tempat yang lebih kecil, jumlahnya terkawal dan mengurangkan risiko untuk berada di tempat yang sesak. Ini yang perlu dilakukan. Kita perlu teruskan kehidupan, masing-masing mempunyai minat yang tersendiri. Biarkan janji tidak, orang kata apa, bahasa yang mudah, tidak menyusahkan orang lain. Betul tu. Dan apapun kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan banyak perkembangannya, perkembangan politik pun kita akan bawakan. Tapi berehat seketika, kembali selepas ini.
Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan Hakim. Kita bawakan perkembangan politik. Ini antara perkara yang anda perlu tahu iaitu pendaftaran Parti Perikatan Nasional telah lulus pada 7 Ogos. Itu yang dimaklumkan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS yang berkata bahawa pendaftaran Parti Perikatan Nasional telah diluluskan dan berkuat kuasa pada 7 Ogos 2020 di bawah kategori politik selaras dengan peruntukan Akta Pertubuhan 1966. Dan merujuk kepada dakwaan bahawa pendaftaran Perikatan Nasional tiada dalam rekod, ROS dalam kenyataan itu memberitahu bahawa parti berkenaan telah didaftarkan melalui pengeluaran sijil pendaftaran yang diluluskan dan ditandatangani oleh pendaftar pertubuhan. Dan isu ini dibangkitkan apabila ramai mengatakan bahawa Perikatan Nasional tidak didaftarkan kerana kita kan nak dekat dengan PRN Sabah. Dan kalau kita cakap pasal PRN Sabah pula, logo yang antara isunya adalah logo mana yang mereka akan gunakan. Logo yang berasingan untuk parti masing-masing akan digunakan nanti. Kalau kita tengok pada logo Parti Warisan tetap menggunakan logo Warisan, tetapi kalau PN ini dijangka akan menggunakan logo masing-masing. Hakim. Perkara ini ditimbulkan oleh Naib Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK, Syed Badli Shah Syed Osman, yang mendakwa bahawa hasil semakan yang dilakukannya di laman sesawang ROS tidak menemui rekod pendaftaran Parti Perikatan Nasional. Kemudian kerana semakan ini dibuat kerana ada sedikit percanggahan maklumat di mana pihak-pihak di dalam gabungan Perikatan Nasional itu menyatakan pada mulanya katanya 10 Ogos telah pun didaftarkan. Kemudian ROS menyatakan bahawa 7 Ogos didaftarkan. Tapi apapun, ini menimbulkan beberapa persoalan. Yang pertama, daripada segi e-sistem kerajaan kita, bagaimana maklumat-maklumat terkini tidak dikemas kini di dalam laman web rasmi Jabatan Pendaftaran ROS. Itu satu yang pertama. Yang kedua, daripada segi politiknya, mengapa mempunyai gabungan yang sah yang didaftarkan di bawah ROS ataupun Pertubuhan Pendaftaran ini penting. Pertama, bagi tidak timbul soal legitimasi di masa hadapan. Yang kedua, soal penggunaan parti ataupun bendera logo. Kita lihat walaupun contoh di Sabah, walaupun parti seperti DAP, sebuah parti yang telah pun berdaftar sejak puluhan tahun lalu, bertindak menggunakan logo Warisan di dalam Pilihan Raya Negeri Sabah yang ke-16 ini, itu satu perkara yang berbeza. Tapi ini menggunakan gabungan baharu yang mungkin satu hari nanti akan menentukan kedudukan kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Jadi gabungan itu perlu disahkan, didaftarkan agar mereka mempunyai legitimasi dalam melakukan pelbagai mungkin cadangan, perundangan ataupun pembentukan sebuah gabungan parti politik. Dan ROS sebelum ini ada menyatakan bahawa kalau tengok dalam sistem pertubuhan e-Roses itu, carian khusus telah memaparkan jelas bahawa Parti Perikatan Nasional telah diluluskan pada tarikh 7 Ogos 2020. Tapi penting untuk disahkan sekali lagi bagi memberi pencerahan kepada semua agar ia tidak ditimbulkan kemudian nanti. Dan bercakap mengenai PRN Sabah, kita kena bawakan juga perkembangan terbaru ini apabila menarik sekali Astro Awani telah melancarkan satu hashtag yang mana ia akan menjadi platform kepada rakyat Sabah menyatakan apa yang mereka mahukan dari pemimpin mereka menjelang PRN Sabah 26 September ini. Kita tahu hashtag ini juga apabila rakyat Sabah akan menggunakannya nanti bukan untuk pemimpin-pemimpin yang berkenaan tetapi juga pemimpin di peringkat persekutuan juga. Dan hashtagnya adalah Manifesto Kubah ini. Ini yang anda boleh gunakan dalam menyatakan apa yang anda mahukan daripada pemimpin anda. Ya, dan maklumat-maklumat ataupun segala permintaan keinginan rakyat di negeri Sabah itu untuk mereka suarakan hasrat mereka kepada bakal wakil rakyat, nanti bolehlah menggunakan hashtag Manifesto Kubah ini, kerana ini nanti akan kami garapkan dan akan kami utarakan isu-isu ini kepada wakil rakyat ataupun mereka yang menawarkan diri. Sebenarnya bukan menjadi YB ini bukan yang berhormat saja tapi juga yang berkhidmat. Jadi ini adalah mungkin antara perkhidmatan yang perlu mereka tawarkan kepada rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri yang mereka wakilkan. Dan pastinya hashtag ini ataupun kempen ini. Macam mana nak sebut hashtag tu, Kim?
sebenarnya. Manifesto Kubah ini. Pandai. Dia kalau orang Sabah dengan logat dan dialeknya dia senang sebut lah. Bukanlah saya orang Kita Sabah kalau tapi kita sebut lain kan, Manifesto Kubah ini. dia kena laju tapi sikit. dia kena ada slang dia sikit. Slang dia. Tapi itu perbezaan dia, keunikannya. Macam dia bukan saja dari segi laras bahasa ataupun dialek, tapi juga daripada segi isu setempat. Kerana mungkin di kawasan kita yang tinggal di kawasan di Semenanjung ini isunya berbeza, tapi isu setempat di Sabah terutamanya ini mungkin isu melibatkan lebih banyak laluan jalan raya. Yang paling penting kemudahan asas seperti di kawasan pedalaman, di Pitas, contohnya memerlukan mungkin capaian jalur lebar internet yang lebih kuat, lebih tinggi. Kita lihat isu yang dibangkitkan sebelum ini, isu mengenai pelajar UMS Viviana Musibin sebenarnya, yang telah pun menarik perhatian, dan apa susulan daripada itu, kerajaan memang pun sudah merangka program jendela ini iaitu untuk meluaskan rangkaian internet terutama di kawasan pedalaman di Sabah dan juga Sarawak. Jadi inilah antara kesannya jika sesuatu isu itu dibangkitkan di media sosial, antaranya kerana ia boleh membawa kepada penyelesaian. Mungkin tidak selesai segera, tapi di masa hadapan ia dapat diselesaikan. Sebenarnya melalui hashtag ini juga kita telah mengumpulkan beberapa suara rakyat Sabah. Antaranya dari Adi Adinah ni yang mengatakan bahawa jalan raya perlu diturap, terutama di kawasan Ulu Sugut Ranau. Dan katanya sila ambil perhatian kerana inilah yang dinantikan sejak 60 tahun. Dia kata kalau time hujan nak keluar pekan, rosak semua kereta. Kita boleh bayangkan bagaimana kalau jalan tidak diturap, hujan pula, lecak dan bagaimana kan habis kereta tu mandi lumpur, betul. Dan seterusnya ada juga ni daripada Owen AB yang menyenaraikan 4 perkara yang beliau mahukan. Beliau mahukan jalan raya KK Ranau Sandakan Tawau buat jalan bertiang konkrit rentas curam. Katanya berbaloi kerana jimat masa perjalanan, tak banyak rosakkan alam sekitar dan tak risau jalan putus, dan kos membaik pulih jalan daripada tanah runtuh dapat dikurangkan. Begitu juga dengan komen yang dinyatakan oleh Suhaimi Aning ini yang secara ringkasnya memaklumkan bahawa apa yang perlu diutamakan adalah Perjanjian Malaysia 1963 ataupun M63, mengembalikan M63 itu kepada rakyat Sabah dan juga Sarawak, mantapkan soal kebajikan terutama untuk golongan OKU, warga emas dan juga B40. Peluang pekerjaan, ini antara isu juga, peluang pekerjaan. Sebelum ini penganalisis politik juga menyatakan kalau ada ijazah di Sabah itu di Lahad Datu contohnya, belajar di Semenanjung, kemudian kalau balik Sabah pun habis-habis pun kerja di gerai, ataupun kerja ladang, ataupun jadi cikgu sekolah di sana. Bukan jadi cikgu tak bagus, tapi maksudnya peluang pekerjaan itu sedikit terhad. Jadi ini yang perlu diberikan tumpuan. Dan yang paling penting, orang-orang Sabah, kalau kau mau komen, letak hashtag Manifesto Kubah ini. Jadi kami mudah untuk kesan, mudah untuk kami suarakan isu-isu ini, kerana kami juga mempunyai laman web khas di Sarawak ni yang mengumpulkan isu-isu berkaitan dengan pilihan raya negeri Sabah. Sabah memilih ini. Sabah memilih ini, bah. Ya, di mana betul. kami juga ada wakil-wakil wartawan kami di seluruh negeri Sabah, di Semporna, di Kinabatangan, di Kota Kinabalu, dan di kawasan-kawasan lain yang tak tersebut sebenarnya. Ada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri. Sabah ni besar sangat kalau kita nak lihat, dan dalam masa yang sama hashtag ini bukan untuk rakyat saja. Ia perlu dilihat, tengok dan juga diambil tindakan oleh pemimpin yang berkenaan, kerana ini yang dimahukan oleh rakyat Sabah. Dah cukup-cukuplah rasanya, dah 63 tahun merdeka, perkara yang sama berulang-berulang sehinggalah ke pilihan raya yang keberapa nanti rakyat Sabah masih tidak mempunyai jalan yang baik, capaian internet yang baik. Itu kita tidak mahukan, kerana ini dah tahun 2020, sepatutnya wawasan visi kita pada tahun 2020 ini tercapai, dan dalam masa yang sama kita juga mengambil ini sebagai satu hikmah lah, apa yang terjadi untuk membaik pulih apa yang sebenarnya kita ketinggalan sebelum ini. Baik, itu cerita di Kepulauan Borneo Island, tapi di Semenanjung Malaysia ini sudah menjadi satu trend seolah-olah apabila kita lihat, apabila lebih ramai yang mungkin mempunyai privilege
untuk melakukan aktiviti riadah berbasikal. Kita lihat ramai sekarang ni banyak grup-grup kumpulan yang melakukan riadah aktiviti berbasikal bagus. Ini memang aktiviti yang baik. Adakah Hakim terlibat? Oh tidak, saya stationary bike saja dekat gym. Oh. Takut nak pergi jalan raya kerana apabila aktiviti berbasikal ini kita lihat ini mungkin ada sedikit risiko dan ini jugalah yang dipandang serius oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang khawatir sebenarnya ia mungkin boleh membahayakan bukan saja pengayuh basikal itu sendiri tapi juga pengguna kenderaan lain. Kerana kita tahu mungkin kekurangan infrastruktur ataupun laluan khas untuk motosikal dan juga basikal ini sedikit terhad, tetapi pihak JPJ, Ketua Pengarahannya Datuk Seri Syarudin Khalid menyatakan bahawa pihaknya akan mengkaji isu ini bersama dengan agensi-agensi ataupun pihak berkuasa lain seperti PDRM untuk selesaikan ataupun mencari penyelesaian terbaik bagi memastikan soal keselamatan dan juga keperluan untuk beriadah berbasikal ini dapat mencari titik tengah agar semuanya dapat selamatlah. Dan saya kira perlu dipertimbangkan untuk mengadakan satu jalan khas untuk mereka yang berbasikal ini. Tak semestinya mereka beriadah, ada juga menggunakan basikal untuk menjadi satu pengangkutan ke tempat kerja dan sebagainya. Tapi apapun, kita pun sudah hampir ke penghujung Awani Pagi. Kalau anda suka apa yang kami bawakan ini, anda boleh pergi ke extraawani.com. Dan apa yang pasti, saya ingin pesan kepada anda di luar sana, patuhilah garis panduan yang ditetapkan kerana kita masih lagi dalam PKP fasa pemulihan dan pastikan anda memakai mask dan juga menjaga jarak anda tu. Baik cikgu. Okey, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Dan saya Jijah Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.